على أرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تسلا نريها لنا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك ya arhamar rahimin. Kita baca surah Kahfi ayat 1 hingga 10 untuk melepaskan diri kita daripada fitnah Dajjal. Mungkin kita dah duduk di dalam satu era yang dah pun dilahirkan Dajjal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Wahai sahabat-sahabat, kakak-kakak, ukhuwah muslimah sekalian yang saya sayangi, yang Allah rahmati, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rindui. Alhamdulillah, seperti biasa sebelum kita memulakan apa-apa, kita mulai dengan merafakkan sembah puja dan puji pada Allah, satu zat yang menciptakan seluruh makhluk, satu zat yang menciptakan seluruh alam. Di atas kurniaan Allah kepada kita, di antara makhluk-makhluk yang kerdil, di antara makhluk-makhluk yang berdosa, pagi ni Allah Ta'ala tak pernah lupakan kita. Dihidupkan lagi, diberi rezeki makan minum pada kita, diberi rezeki kesihatan, walaupun kita bukan siapa-siapa di sisinya. Kita hadir sebagai hamba Allah yang berdosa, hina dina, kotor celah. Tapi Allah pandang kita sebab kita hambanya, umat Muhammad, kekasihnya. InsyaAllah, Alhamdulillah. Bila kita mencintai Allah, kita kena mencintai kekasihnya juga. Bila kita mencintai kekasihnya, Allah akan mencintai kita. Kerana kita mencintai kekasihnya. InsyaAllah. Nah, syafaat daripada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal kita perolehi dan akan kita perolehi insya-Allah. Terima kasih ya Allah bagi pinjam nafas. Ha? Udara Allah yang Allah Taala bagi pinjam ni kita tak boleh bayar tau. Kita tak mampu nak bayar. Allah. Kalau ada tong gas dalam rumah kita pun, itu hanya persediaan kita. Tapi Allah punya bukan tong gas tu yang dia sediakan. Dia sediakan alam semesta. Dikeluarkan udara. Kita sedut dengan bebas. Kita lepas dengan tanpa sekatan. Terima kasih Allah. Banyak sangat nikmat Allah untuk kita syukuri. Fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban Allah. Nikmat Tuhan kamu yang mana satu dekah yang hendak kamu dustakan. Tak ada satu pun yang boleh kita dustakan. Sebab semua dia punya. Tak boleh kita nak kata yang ni kita punya, bukan dia punya. Tak. Semua dia punya. Yang selalu kita alunkan satu nasyid syair. Mana milik kita, tidak ada milik kita. Semua yang ada Allah yang punya. Sedih sangat. Tidak ada kita punya. Kita hanya mengusahakan saja apa yang kita ada. Allah sudah sediakannya. Terima kasih Allah. Terima kasih sangat-sangat. Tak terbalas. Dengan sedikit amalan yang kita ada, tak terbalas dengan nikmat Allah yang maha besar. Oleh itu, sebagai hamba Allah yang mensyukuri nikmatnya, kita sama-sama luangkan sedikit masa. Buat ibadah daripada lubang telinga. Buat ibadah daripada mata. Buat ibadah daripada mulut. Buat ibadah daripada hidung. Dengan segala anggota yang Allah bagi pinjam ini. Iaitu, kita cari majlis-majlis ilmu. Kita buka TV. Tengok rancangan-rancangan berkenaan dengan ilmu-ilmu Allah. Berkenaan dengan kebesaran-kebesaran Allah. Kita buka YouTube. Kita buka Google Meet. Itu di antara satu lorong-lorong yang diredai Allah. Kita cari. Walaupun kita duduk dalam rumah. Pasal apa? Sebab nikmat Allah masuk dalam rumah kita. Dia bagi dekat kita internet. Dia bagi dekat kita media-media masa.
media-media cetak yang boleh kita gunakan untuk menambahkan ilmu kita. Itu ibadah. Dah? Ini satu ibadah. InsyaAllah. Kita akan meneruskan ibadah kita pagi ini. Nah, ibadah ni tak semestinya pakai tekung, duduk atas sejadah, berzikir, baca Quran. Tetapi ibadah ini dia terlalu meluas. Terlalu meluas. Kita sama-sama kita jumpa di dalam ruangan lingkup kita ni, ruangan yang tertutup kita ni, saling berbalas senyuman, saling memberi salam, bertanya khabar, nah, mengeratkan silaturahim. Itu juga satu ibadah. Kita buka kitab, kita tengok kitab, sungguh kita tak kerti baca. Itu satu ibadah. Kita mendengar, maka itu satu ibadah. Nah? Jadi kita nak masa kita yang kita lalui diisi dengan ibadah-ibadah. Walaupun kecil, nah, Allah tetap pandang kita. Kan Allah itu khabir, Rahman, Rahim. Khabir, uh, Allah ni yang dikatakan khabir ni, maha mengetahui. Pengetahuan Allah Ta'ala itu maha halus. Dia ambil kira yang paling halus sekali perbuatan kebaikan kita. Kebajikan kita sampai sebesar zarah pun dia ambil kira. Ditulis, dicatat. Nah, sampailah kepada yang besar-besar. Diberi gandaan berpuluh kali ganda. Beratus kali ganda. Bahkan beribu kali ganda. Besarnya rahmat dan nikmat Allah Ta'ala. Mudah-mudahan hari yang berlalu, walaupun kita hanya ada 24 jam sehari, walaupun kita hanya memperuntukkan beberapa minit saja sehari untuk Allah, Allah Ta'ala gandakan menjadi melebihi daripada tempoh masa kita beribadah. Bagi mensyukuri nikmat Allah ke atas kita hari ini, kita sambung pengajian kita melalui hadis Qudsi, iaitu pengajaran yang ke-36. Hadis hari ini agak pendek sedikit daripada hadis-hadis yang telah lalu, yang selalu kita baca. Tapi kita tengok pendeknya pun apa. Nah, firman Allah ini hebat. Walaupun pendek, tapi semua kena kepala otak kita. No? Kan, kita setiap kali kita baca kitab ni, kita tak kata dekat orang, kita kata kat diri kita, akulah macam tu. Akulah demikian, demikian, demikian. Maka kita berubah. Sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit kita berubah. Nah, InsyaAllah, nah. Kita baca sama-sama, nah. Siapa yang ada kitab, boleh baca sama-sama di rumah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaqulullahu ta'ala, ya ibna Adam, ana Allahu la ilaha illa ana fa'buni washkuru. Nah, bukan washkura, nah. Washkuruli wala takfuruni. Ya ibna Adam, man 'ada li waliya faqad barazani bil muharabah washtadda ghadabi ala man zalama man laysa lahu nasirun ghairi. Man radiya bima qasamtu lahu baraktu lahu fi rizqih wa atathu dunya raghimatan wa in kana la yuriduha. Hadis daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya yang bermaksud, wahai sekalian manusia, akulah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku. Sembahlah aku, bersyukurlah kepadaku, dan jangan kamu kufur. Satu nasihat daripada Allah Ta'ala. Awal-awal Allah Ta'ala beritahu kepada kita, wahai anak Adam, wahai manusia, wahai sekalian manusia, akulah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku. Sembahlah aku, kata Allah. Bersyukurlah kepadaku, jangan kamu kufur. Ini satu kata-kata yang selalu kita ungkapkan. Lepas solat kita, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku, walahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu lafaz ikrar yang mana kata Nabi SAW, apabila kamu jadikan dia sebagai rotib. Rotib ni iaitu kamu jadikan dia sebagai zikir tetap. Wirid yang tetap kamu lakukan harian selepas subuh dan juga selepas maghrib. Sekali kamu baca, 10 dosa kamu dihapuskan, 10 pahala kamu diganti. Sekali baca. Kita disunatkan baca 10 kali.
Nah, 100 dosa kita dihapuskan. 100 dosa, pahala kita diganti oleh Allah hanya dengan membaca sedikit saja doa tu. Kan Allah tu pemurah, dia nak bagi. Ha? Lepas bagi salam, lepas istighfar 3 kali tu kita terus baca tu 10 kali. Mudah-mudahan dikifaratnya dosa kita. Nah, setiap kali lepas sembahyang, kalau kata kita boleh buat 5 waktu, lagi baik. Kan? Kalau 5 waktu, kalau satu solat, kita kita dah boleh dapat 100. Kalau 5 solat, kita dah dapat 500. Ish, dosa kita adakah sehari 500? Ada. Ada. Jangan kata, takkanlah aku buat dosa sehari sampai 500. Ada, Allah. Hamba yang berdosa seperti saya ni, ada ya Allah. Nah, ada. Minta ampun selalu. Selalu buat dosa, selalu minta ampun. Kadang kita tak sedar, nah. Kita melakukan kesalahan. Itu kata Allah Ta'ala, sembahlah aku. Apa bermaksud sembahlah aku ni? Sujudlah pada aku. Mintalah pada aku. Nah, jangan minta dekat yang lain. Bersyukurlah pada aku. Maksud bersyukur ni, berterima kasih. Nah, di atas segala nikmat yang aku bagi. Orang yang bersyukur ni, orang yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Nah, mungkin kemarin sarapan pagi kita nasi goreng. Pagi ni ada roti kering. Alhamdulillah. Aku syukur. Itu zuhud dah. Hamba Allah yang syukur. Hamba Allah yang zuhud. Kadang-kadang mungkin hari ni ada roti kering. Esok tak ada apa. Ada apa? Tak ada apa. Ada ayak aja. Alhamdulillah. Masih ada ayak untuk kita deguk. Untuk kita minum. Membasahkan tekak. Mungkin lusa tak ada langsung ayak pun. Ada ayat liang. Alhamdulillah. Ada juga ayat liang. Allah Ta'ala letak untuk aku telan agar mulut aku tidak melekit dan melekat. Nikmat Allah patut kita syukuri dalam keadaan apa? Ini maksud orang yang zuhud. Menjadikan dunia itu sebagai tempat laluan dia. Kita hamba Allah. Dunia ini adalah tempat kita lalu. Kita melintasi dunia ni. Jadi, kita kata adat orang bermusafir. Apabila dia melintasi tempat-tempat yang dia lalui, dia takkan ambil semua. Nah, dia takkan pulun ambil semua. Sebab apa? Sebab dia nak balik ke negeri yang kekal. Dia nak balik ke kampung dia. Dia takkan boleh ambil semua. Dia tak mampu nak bawa. Maka memadailah untuk sekadar bekalan dalam perjalanan. Kita ini diibaratkan seorang hamba yang dalam musafir menuju satu perjalanan. Allah sebut perjalanan kamu masih jauh. Jauh lagi ya Allah. Banyak lagi liku-liku di depan menanti. Terlalu banyak onak dan duri untuk kita pijak Allah. Kadang-kadang sakit menusuk di hati. Menangis. Kadang-kadang bahagia, gembira, ketawa. Adanya kenangan suka duka. Manis ketika mana kita bersama. Masih terasa kehangatan tangan para sahabat ketika mana kita boleh berjabat salam. Kehangatan berada dalam pelukan kasih sayang para ukhuwah muslimah. Saya rasa terlalu disayangi apabila ramai sahabat-sahabat beratur untuk sama-sama bersalam, berpeluk cium sambil kita bermahabbah. Allah Allah. Adakah kenangan itu akan kembali berulang ya Allah? Allah, tak tahulah ya Allah. Ini rahsia Allah. Kita bersyukur, bersyukur. Kita tetap bersyukur. Walau tak mana Allah Ta'ala letak kita, walau kedudukan macam mana Allah letakkan kita, kita tetap bersyukur. Alhamdulillah, aku sihat lagi ya Allah. Bangun lagi aku hari ni. Aku buka internet, aku boleh tengok buka sahabat-sahabat yang aku rindu, yang aku sayang. Alhamdulillah, aku buka TV, aku boleh mendengar dengan telingamu ya Allah. Kau pinjamkan pada aku pendengaran ini. Kau pinjamkan kepada aku akal untuk berfikir yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. InsyaAllah. Semoga detik itu berulang kembali. Semoga detik kita bersama-sama berulang kembali. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Memang kita mengharapkan, sangat-sangat mengharapkan, bermohon, bermunajat. Bukan kita saja, tapi seluruh dunia. Allah mendengar. Adakah Allah tak makbulkan kerana Allah Ta'ala zalim? Tak. Allah mengajar kita. Allah mendidik kita
untuk kamu terus dan terus bersabar dan redha atas ujian Allah. Nah, jadi hamba bersyukur. Ha, betul Allah kata, hampa kena bersyukur dekat aku. Aku buat macam mana kat hampa pun hampa kena bersyukur dekat aku. Sebab aku tak halang hampa kelak daripada muka bumi ni. Masih lagi dalam rahmat aku. Ha? Dia kurang dalam rumah, dia bagi bekalan cukup. Kita ada leteri, kita ada air dalam rumah, kita tak gaduh pergi ke sungai, kita tak gaduh pergi ke laut, pergi cari ikan, tak gaduh. Kita duduk dalam rumah. Kita tekan di handphone. Kita nak makan apa hari ni, malas nak masak. Cari food panda, tekan mana-mana. Kadang kita kufur. Orang main tak sampai depan rumah. Kita makan sikit, kita buang. Itu kita kufur. Tak sedap, tak lalu. Buat apa macam ni, kalau macam ni aku pun boleh buat. Kalau hang boleh buat, pilih buat. Betul, hang hina pula makanan. Rezeki yang Allah Ta'ala hantar sampai depan pintu. Hang hina pula dia. Bersyukurlah. Bersyukur. Ni yang Allah Ta'ala kata. Sembahlah aku, bersyukurlah padaku. Sembah. Cara penyembahan seorang hamba yang kita dok buat hari-hari, itu tanda kita sembah. Kita sanggup meletakkan wajah kita, yang kita rasa wajah tertinggi, wajah di atas ini. Ketika mana kita menyembah Allah, kita meletakkan dia di tempat yang paling bawah. Iaitu setara dengan tapak kaki. Dan ketika mana kita sujud, kita angkat punggung kita atas daripada kepala kita. Muka kita bawah daripada punggung dan kemaluan kita. Itu keadaan hinanya seorang hamba. Sembah syukur pada Allah. Tak pernah kita rasa letih dan penat. Aku semayang. Tak pernah kita merungut. Itu hamba yang bersyukur. Bahkan kalau kita tak bersolat, kita rasa berdosa, kita rasa takut. Takut dengan azab Allah. Seandainya aku melewat-lewatkan waktu, andai aku mati sat lagi, aku berhutang dengan Allah. Hutang ni tak boleh bayar. Tak boleh dibayar dengan kifarat. Mak tak ada sembahyang tadi, bayar sat dekat dia. Tak boleh bayar. Melainkan kita buat juga. Sakit kadang-kadang. Tak boleh berdiri lama. Sakit tak boleh nak turun ke bawah. Tapi kita buat. Sebab apa? Kita menyembah Allah. Tidak ada Tuhan yang layak, yang patut kita sembah selain daripada Allah. Maksudnya kita nafikan segala batu, segala pokok, segala bukit bukau, segala kayu-kayan yang kita tengok ada sebahagian manusia yang tak faham tentang agama Allah ini, menyembah selain daripada Allah. Mereka sembah batu, mereka sembah kayu, pokok-pokok besar, busut anai-anai. Kenapa? Kerana mereka tidak faham, ya Allah. Kerana mereka tidak faham. Alhamdulillah. Allah Ta'ala jadikan kita Islam. Syukur sangat-sangat. Kita tak cari benda-benda tu untuk kita sembah. Kalau kita tengok busut yang orang jadikan dia penyembahan, kita tengok bodohnya mereka. Sebab apa? Sebab mereka tak tahu, ya Allah. Siapa yang kena beritahu? Sebenarnya kita kena beritahu. Kita kena beritahu dekat mereka. Yang tu bukan boleh sembah. Dia kata di situ adanya penjaga. Penjaga siapa? Kak Nanai tu. Allah. Kesian dia tak tahu. Kalau dia tahu, nescaya dia tak akan lakukan perkara sedemikian. Kita Alhamdulillah. Kita lahir dalam Islam. Kita lahir dalam Islam. Ini nikmat yang paling besar, yang wajib kita syukuri. Itu nikmat yang paling besar. Itu kata Allah, syukurlah kepadaku, jangan kamu kufur. Maksud jangan kamu kufur ni, janganlah ingkar. Apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita hari ini dan masa yang akan datang ataupun masa yang telah lalu, hari ini kita bersyukur. Hari ini kita bersyukur. Kalaulah dulu aku macam ni, aku macam tu. Kita nak kata kalaulah dulu. Hari ini kena bersyukur. Alhamdulillah. Sebab apa? Aku dulu macam ni. Daripada sikap aku begini-begini, maka Alhamdulillah hari ni aku dah berubah. Sebab kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, syurga itu dipenuhi oleh orang-orang yang bertaubat. Syurga itu dipenuhi oleh pendosa yang bertaubat.
Sementara neraka itu dipenuhi oleh alim yang takabur. Hmm. Kita pendosa. Kita bertaubat pada Allah. Kita sentiasa cari Allah. Nah, kita sentiasa meletakkan Allah di hati. Di atas segala keputusan yang kita buat. Sebab tu bila kita nak buat, kita selalu tanya. Ni nak tanya bolehkah kalau macam ni, macam ni. Sebab apa? Sebab kita mengutamakan redha Allah di dalam setiap tindakan kita. No? Sampai kita ambil pinggan nak makan nasi pun. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengutamakan Allah. Di dalam makan minum kita. Berdiri kita, duduk kita, tidur kita. Nah? Kita tidur rasa-rasa umur-umur setara kita ni. Nak tidur lajak sampai ke subuh. Jaga-jaga. Orang dah azan subuh. Aku terlepas sepertiga malam. Waktu yang paling kualiti dengan Allah. Aku terlepas ya Allah. Malunya tidur aku terlajak pagi ni. Malunya ya Allah. Masih lagi bersyukur. Ha? Masih lagi bersyukur. Celik juga mata. Tak terus hanyut. Ha? Alhamdulillah tu yang dikatakan hamba yang bersyukur. Jangan kamu kufur. Orang yang kufur ni yang dia tak pernah cukup. Itu kufur. Maksud kufur ni orang yang ingkar yang tak pernah cukup. Hang bagilah banyak mana pun dia tak pernah cukup. Mana pi? Kalau dulu macam lain, lah ni macam lain ke? Tak sama, mungkin harga saja yang makin meningkat. Kita tengoklah. Saya waktu mula-mula habis belajar, waktu saya mula-mula kerja. Gaji saya sebulan RM170. Saya dah kahwin dah masa tu nak. RM170 sehari. Cukup. Cukup Allah. Makan serupa tu. Kan kata tak besar. Makin membesar daripada gaji RM170 tu. Semakin membesar dengan maju jayanya. Allah. Cukup rupa-rupanya. Jangan kamu kufur. Tu dia kata hampa bersyukur. Aku tambah. Aku tambah. Aku tambah. Aku tambah. Daripada kesyukuran tu nak. Sedap tak sedap. Kita duduk dalam suasana yang hampir-hampir. Senja nak pergi ke maghrib matahari dekat nak terbenam dah. Itu usia kita sekarang ni. Terbenamnya matahari, padamnya kita. Itulah perumpamaan usia kita hari ni. Terus bersyukur. Jangan sesekali kufur. Kalau dulu kita berjalan kaki, kemudian Allah Ta'ala bagi motor, kita naik motor, bawa anak bubuh dalam raga, bubuh di tengah nah. Hujan ribut, naik motor. Allah Ta'ala tambah lagi dengan bagi kereta, walaupun kereta second hand. Saat lagi, pancit kot tengah jalan. Kadang-kadang, pernah kami naik kereta nah. Tayar berjalan dulu. Tanya, tu tayar siapa? Ustaz kata, tu tayar kereta kita tu. Tayar pergi dulu. Alhamdulillah Allah. Begitu indah. Syukur. Sebab tu Allah Ta'ala bagi kita susah dulu. Sebab Allah Ta'ala nak suruh kita bersyukur pada hari ni. Agar kita tak kufur. Ketika mana kita diuji dengan susahan, kita tak gaduh. Sebab apa? Kita dah ada bekalan. Allah Ta'ala dah training dah kita. Dengan kesusahan. Dan hari ni Alhamdulillah. Masya Allah. Duduk dalam rumah tak keluar-keluar pun. Rezeki melimpah ruah. Berah yang tak buka lagi pun ada. Tepung tak buka lagi pun ada. Subhanallah. Betapa besarnya rahmat Allah. Jangan kamu kufur. Allah pesan. Jangan kamu kufur. Kufur ni kufur nikmat. Menafikan. Merumut. Jangan cari benda yang tak ada. Tapi kiralah. Hitunglah benda yang ada dekat kita lah ni. Banyaknya benda yang ada. Tak usah duk risau pada benda yang tak ada. Tapi syukur dengan benda yang ada. InsyaAllah. Bahagia. Bahagia dunia dan akhirat. InsyaAllah. Okey. Bahagia boleh dicipta. Okey. Kemudian kata Allah lagi. Wahai manusia. Sesiapa yang memusuhi kekasihku. Maka sama halnya. Ia membunyikan genderang perang. Untuk memerangi aku. Allah. Takutnya. Kata Allah, sesiapa yang memusuhi kekasihku, maka artinya bermakna dia membunyikan genderang perang. Dia mengisytiharkan, membunyikan semboyan. Ajak Allah berperang dengan dia. Jangan sesekali memusuhi kekasihnya. Siapa kekasih Allah ni? Siapa dia kekasih Allah ni? Kita tengoklah. Di antara ciri-ciri kekasih Allah,
yang disebutkan di dalam beberapa kitab tasawuf. Nah, di antara ciri-ciri kekasih Allah yang pertamanya sabar. Paling utama ciri-ciri kekasih Allah sabar. Kerana kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun." Itu dalam surah Yunus. Nah, ketahuilah kamu. Maksud dia, ketahuilah kamu wahai sekalian manusia. Ketahuilah kamu. Dia nak cerita tentang kekasih dia. Siapa kekasih dia ni? Apa dia kata? Inna awliya Allah. Sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu, iaitu mereka yang la khawfun alaihim. Yang mereka itu tidak langsung rasa ketakutan ketika di dunia. Dia tak pernah rasa takut di dunia. Apa maksud takut di sini? Dia tak pernah rasa takut dia mati kebuluran. Dia tak pernah rasa takut yang mana dia akan mati dalam kemiskinan. Dia tak pernah rasa takut selain daripada Allah. Dia hanya takut kepada Allah. Walahum yahzanun. Dan kata Allah, orang yang tak pernah rasa takut kepada makhluk Allah di dunia ini, mereka itu walahum yahzanun. Dia pun takkan rasa duka cita di mana? Di akhirat nanti. Itulah kekasih Allah. Dunia tak rasa bimbang baik-baik. Orang kata, janji Allah suka dekat tindakan aku. Perbuatan aku. Tak apa orang benci dekat kita kerana Allah. Sebab Allah kasih kita. Nah, kadang-kadang ni bila kita terlalu bercakap benda yang baik, ada yang benci, ada yang tak suka. Nah, tak apa dia tak suka kita kerana Allah. Sebab Allah sayang kita. Kita nak jadi awliya. Awliya ni di antara kekasih-kekasih Allah. Yang mana bila mana kita membuat satu tindakan yang baik, kita kena sabarlah bila orang kata. Hang tak takut ke orang kata, hang tak takut? Kita buat kerana Allah, nak takut apa? Nah, tak takut. Tak ada rasa ketakutan. Orang macam ni, walahum yahzanun, kata Allah, di akhirat nanti tak ada duka cita dalam kehidupan dia. Kerana dia telah pun melakukan apa yang Allah Ta'ala suruh ketika di dunia. Tanpa rasa takut dan gentar, dia buat kerana Allah. Yang kita kata berani kerana benar. Kita berada di atas jalan yang benar, buat. Kita tak suka dengan satu-satu tindakan seseorang kerana ia bercanggah dengan kehendak Allah. Tegur. Kerana itu Allah larang. Tegur. Cakap, bagi tahu. Oh, patut orang tak suka kat dia. Dia nanti suka habak terus tu. Tak apa dia tak suka kepada kita kerana Allah. Tapi ada hemahnya kan. Kita diajar menegur secara berhemah. Tegur baik-baik. Minta maaf dulu pada dia. Jangan tegur depan orang ramai. Berbisik-bisik. Ataupun bawa dia pergi ke tempat yang asing sikit daripada orang ramai. Abang kat dia tak boleh tu. Macam ni. Ya ke? Terima kasih kalau orang yang baik. Nah, dia akan berterima kasih pada kita. Kalau orang yang tak baik, dia akan marah pada kita. Alhamdulillah. Kita kena sabar di atas kemarahan orang. Nak jadi awliya Allah bukan senang. Nak jadi kekasih Allah dengan. Tapi kata Allah, jangan kamu isytihar perang dengan apa? Aku perang dengan apa? Jangan benci pada kekasih Allah. Nah, jangan kita singkirkan kekasih Allah. Apa lagi dia katakan? Selain daripada sabar. Nah, sabar dia kata. Yang kedua, ciri orang yang menjadi kekasih Allah ini berlaku adil. Berlaku adil. Berlaku adil ini, iaitu sama ada sifat pergaulan kita. Sama adil. Dengan siapa-siapa pun kita kawan. Tak adalah dengan dia ni, dia ni dia rajin belanja aku. Kena bodek lebih sikit. Dia ni kedekut. Malah nak layan. Dia ni miskin. Tak mau kawan. Yang ni kaya. Yang ni kena jaga. Yang ni ampuh lebih. Berlaku adil lah. Tak kira siapa dia. Begitu juga dalam kita memberi nasihat. Dalam kita mengagihkan kasih sayang. Dalam pergaulan. Dalam rumah tangga. Di luar rumah kita. Keadilan wajib ada. Dalam kita nak melaksanakan keadilan ini, meletak sesuatu pada tempatnya. Itu maksud adil. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kena dah orang kata. Elok dah tu. Elok hamba macam tu elok. Itu kira adil lah. Keadilan wajib ada dalam kehidupan kita.
Untuk kita nak jadi kasih Allah. Yang ketiga, menepati janji. Ah, kalau nak jadi kekasih Allah, kena menepati janji. Janji ni tak kira janji dengan siapa pun. Termasuklah janji kita dengan Allah. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Kata Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba aku yang takut kepada aku, yang nak jadi kekasih aku, mereka itu akan sentiasa memenuhi janji. Yufuna bin nadri, menunaikan nazarnya. Nazar tu janjilah. Nah, bila kita berjanji, kita kena tunaikan. Sebab itu bila kita bernazar, dia jadi wajib tu janji dengan Allah. Hmm. Aku tahun ni aku nak berkorban sekok lembu. Tengok-tengok dia tak buat. Tak boleh dah, tak dan. Duit ni pergi ke sana, duit ni pergi ke sini. Dia. Nazar. Dah jadi dah jadi wajib. Tak apalah. Kita buat lain kali. Buat tahun depan. Tak boleh. Kamu dah berjanji. Okey, berjanji dengan anak kita. Okey, mak janji lah. Mak janji. Kalau hang begini-begini, mak nak beli bagi begini-begini. Itu janji. Tak kira dengan makhluk. Sesama kita dengan anak kita. Bahkan dengan binatang sekalipun. Bila kita berjanji, kita kena tunaikan. Tambahlah kalau dengan kawan-kawan yang tak berapa nak kenal kita luar dan dalam ni lah. Bila berjanji dengan dia, abang lah. InsyaAllah lebih kurang dalam pukul 4 saat lagi, kita jumpa kat sekian-sekian tempat. Itu janji yang termaktub dengan nama Allah. InsyaAllah lebih kurang pukul. Dia abang maksud dia, mungkin lebih sikit. Katalah kita tak sampai 4 tempat, kita mungkin sampai 4 suku. Jadi, kita dah letak dah nama Allah di tengah kawan. InsyaAllah lebih kurang. Saya kita jumpa dekat sekian-sekian tempat. Dululah waktu boleh berjumpa dulu kan. Lah ni nak berjanji pun tak boleh lah. No? Nak berjanji tak boleh. Berjanji di rumah sajalah. Alhamdulillah. Masih boleh ikat janji. Ya? Dan bila kita ikat janji, wajib menepati janji. Kita dah berjanji dengan Allah. Waktuka kita kata. Aku telah berjanji denganmu ya Allah. Mastatong tu aku akan tanggung segala perjanjian aku itu sekadar aku nak mampu. Apa perjanjian kita dengan Allah? Kita nak hidup sebagai orang Islam yang amar ma'ruf nahil mungkar. Itu perjanjian kita dengan Allah. Nak suruh orang buat kebaikan, nak cegah kemungkaran. Itu janji kita dengan Allah. Hari ini kita dah menjalani kehidupan. Walaupun kita mungkin bukanlah seorang penceramah atau pensyarah. Di bahagian-bahagian akademi yang luas, yang besar. Memadailah kita jadi penceramah dalam rumah yang duk suruh anak-anak pergi semayang nak. Semayang tak lagi. Tu penceramah lah tu. Tak lagi tak cerita lagi dia nak beletiak. Tengok anak perempuan dia keluar dengan tak pakai stokin. Tu aurat nampak pakai stokin nak. Berdosa. Itu penceramah. Tu pendakwah lah tu. Amar ma'ruf nahi mungkar dah tu. Cik jangan pakai baju ketat-ketat. Mak tak mau, saya mak kena bakar dalam neraka. Pesan kat dia elok-elok. Jangan pakai tudung singkat sangat. Menampakkan ruang dada haram. Labuh sikit tudung tu. Memanglah kalau anak-anak ni kadang-kadang mereka macam up to date. Mak kami ni pasal lama lah. Biar mereka kata kita pasal lama lah. Kita bukan pasal lama. Pasal Rasulullah. Siapa berani kata Rasulullah lama? Rasulullah kan evergreen, sentiasa ikut peredaran zaman. Itu di antara amar ma'ruf nahi munkar, janji. Kena tepati janji. Kita dah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi kata ciri-ciri kekasih Allah yang keempatnya, kita bersedia menolong orang ketika mana dalam kesusahan. Bersedia bila-bila pun, walaupun dia tak ada apa. Pergilah minta tolong dia bila pun. Miskin, kita minta tolong kat orang miskin. Ada bantuan dia. Dari segi tenaga dia. Buah fikiran dia. Kita kalau kita susah ni, kita ingat dekat dia. Nak jumpa lah, tak boleh jumpa. Nak cakap di telefon lah. Apa yang dia boleh bagi? Sekadar mendengar. Bagi pinjam masa dia. Bagi pinjam lubang telinga dia.
Alhamdulillah. Lepas sembang tangan dia, hati rasa lapang. Ha. Kita kena bersedia membantu. Tak kira dari segi kewangan ke atau nasihat atau pandangan. Itu bantuan. Kita kena bersedia. Dia ni meluat lah. Aku tak malah. Asal jumpa dia cerita pasal masalah. Aku dah boring lah dengar masalah. Jangan. Bukalah hati kita seluas-luasnya. Nah, apabila hari ini kita meminjamkan telinga bahu kita untuk disandar oleh sahabat yang dalam kesusahan, Allah Ta'ala akan hilangkan 1,000 rasa duka cita di hati kita. InsyaAllah. Nah, insyaAllah. Itu di antara sifat-sifat kekasih Allah. Nah, kemudian apa dia? Zuhud. Zuhud ni yang saya bagi tahu tadi. Nah, merasa cukuplah dengan apa yang ada. Tak payah duk berebut ambil banyak-banyak. Nah, maksud zuhud bukan kita tinggal dunia tu. Cukuplah dengan apa yang ada. Hari ni dah syukur dah. Cukuplah apa yang ada. Ada kenderaan. Boleh bergerak ke mana-mana kita mahu. Tak salah duk bercita-cita nak beli kapal terbang pula. Aku kalau ada duit, aku ingat aku nak beli kapal terbang. Senang nak pergi Mekah. Nak pergi Mekah boleh pergi. Tiap-tiap minggu boleh pergi. Tak payahlah. Nah. Tak payahlah melampau sangat kot. Kan? Tak usah beli. Lalu jadi ada. Alhamdulillah aku ada lah 4 tayar tu dia bergolek. Nah. Hujan pun tak basah. Panas pun tak terik. Duduklah dalam tu. Jadilah. Kadang-kadang start-start enjin bunyi lagu ayat hangat mengidih. Okey. Hidup juga dia. ha? Qana'. Qana'. Bersyukur dengan apa yang ada. Itu zuhud. Sebab nak balik pergi sana tak? Nak balik dah. Kan kena main umur lagu kita ni. Umur. Saya kata umur kita ni senja lah. Umur sesenja kita ni. Bila orang majai, dia kata nak beli dah rumah harga 1 juta. Tak mau dah kot. Tak mau ke? Ni nak bagi saja. Bagi saja maulah. Nak beli tak mau dah kot. Jomlah nak tolong buat loan bank. Tak usahlah. Duduklah dalam rumah. Rumah besar-besar pun tak larat nak pergi kot. Kena yang 3-4 tingkat tu mungkin kita tak naik tingkat atas. Kata Ustaz Ahmad Dasuki dia kata kita dah makin tua ni perkecil-perkecil lah rumah. Sebab kita kalau nak jalan banyak-banyak dah dalam rumah. Kena rumah dah 3 tingkat pakai tingkat atas tu tak naik dah. Sekali-sekala kot naik. Kena duduk suami isteri je dalam rumah. Hang nak tengok aku nak tengok hang. Jadilah rumah besar tu. Alhamdulillah. Bersyukurlah dengan apa yang ada. Itu zuhud. Itu zuhud. Tak apa dah dia kata berlindung dari panas dan hujan. Nak balik dah. Esok nak duduk dalam tanah terus. Itu zuhud namanya. Itu dengan orang yang begini, kata Allah lagi, kekasih aku ni, kalau hampa tengok dia, hampa teringat pada Allah. Ciri-ciri kekasih Allah bila kita tengok dia, kita teringat pada Allah. Kita teringat pada Rasulullah. Itu ciri kekasih Allah. Kalau kita duduk dengan dia, kita akan rasa lebih bertakwa. Itu ciri kekasih Allah. Bila kita duduk dengan dia, kita nak buat perangai tak senonoh pun kita malu. Itu ciri kekasih Allah. Duduk dengan kekasih Allah ni, jaga tingkah laku, jaga percakapan, jaga makan minum, jaga pakaian. Hari ni nak keluar dengan dia kena jaga. Tak lagi dia nanti tegur, pakaian macam ni. Yang tak boleh ni. Yang ni tak boleh macam ni. Yang ni hari ni keluar dengan apa? Hari ni keluar dengan geng-geng haprok ni tak apa. Pakai lagu mereka pun tak apa. Ciri-ciri kekasih Allah bila kita tengok dia, kita teringat pada Allah. Kita sentiasa ingat pada Allah. Kita duduk dengan dia, kita sentiasa ingat pada Rasulullah. Mudah-mudahan kita jadi kekasih Allah. Mudah-mudahan kita jadi kekasih Allah. Sebab kita ni memang dirindui oleh Rasulullah. Cuma kita nak ambil tempat menjadi kekasih Allah. Allah ni banyak kekasih. Banyak kekasih Allah. Para syuhada, orang salihin, itu semua adalah kekasih Allah. Mungkin kalau kita tak mampu nak menjadi 100% kekasih Allah, bersahabatlah dengan kekasih Allah. Berkawallah dengan mereka. Dan dia kata, jangan hampa memusuhi mereka. Ada yang orang tak mau kawan dengan orang-orang
yang alim, tak mau kawan orang-orang yang berbudi pekerti mulia, tak mau bersahabat dengan orang yang soleh. Nah, ada yang tak mau. Kata Allah, kamu telah membunyi genderang perang dengan aku. Maksud dia, apa tak mau duduk dengan aku? Ha? Dah bagi hang pergi duduk sampai tempat yang punya elok, pun tak mau juga. Nak cari juga kawan hak tak elok. Ni dah istihad perang ni. Nah. Ha. Dan kemudian kata Allah, aku amat murka kepada orang yang menayai orang yang tidak punya penolong selain aku. Aku cukup marah. Aku amat murka. Aku sangat-sangat marah kepada orang yang menginayai. Orang yang menzalimi. Siapa dia? Menzalimi orang yang dalam hati dia tak ada penolong lain. Nah, hanya Allah sahaja tempat dia minta. Dia tak pernah kita buat nayang macam mana pun kat dia, dia sabar. Dia tahu Allah yang punya kerja ni. Nah, Allah yang punya kerja. Maka Allah akan uji hambanya. Kembali pada Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Wa ni'mal maula. Wa ni'mal nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Wa ni'mal maula. Wa ni'mal nasir. Alunlah selalu. Cukuplah Allah padaku sebagai pelindung, sebaik-baik penolong. Ha? Cukuplah, cukuplah. Ha. Tak apalah, hampa nak buat apa pun buatlah. Ha? Orang buat zalim dekat kita pun tak apa. Cukuplah aku ada Allah. Walau kita tak punya siapa-siapa, Alhamdulillah. Ha? Aku ada Allah. Ha. Memadai. Dan kata Allah, aku memang marah. Aku memang murka kepada orang yang menzalimi, menganiayai hamba aku yang memang dia tak ada siapa boleh tolong dia. Dia mengharap kepada aku. Dia minta dekat aku, pakailah hamba. Sebab tu kita berhati-hati dengan doa orang yang dizalimi. Sebab dia kekasih Allah. Dia sekali dia minta pada Allah, Allah akan bagi terus. Dan pada doa dia itu, andai ada nama kita, kita akan mengenai. Bahaya nah. Tak kena dengan secara serta-merta. Mungkin akan datangkan kena. Yang mana kata Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata dalam satu hadis ditanya kepada Nabi SAW, siapakah kekasih Allah yang mana yang tidak ada penolong, tidak ada pembantu pada dia, melainkan adalah semata-mata Allah. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya hamba-hambaku dan wali-waliku adalah kekasihku. Mereka itu selalu mengingatiku dan aku selalu mengingati mereka. Allah jawab, apabila Rasulullah tanya, siapakah kekasih Allah? Kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah, hamba-hambaku yang mana yang taat, mereka adalah wali-waliku. Kekasih-kekasih. Mereka selalu mengingati. Apabila mereka selalu mengingatiku, aku selalu mengingati mereka. Yang kita duk baca, Allahumma a'ina ala zikrika. Ya Allah, tolonglah aku. Tolonglah aku dengan sebenar-benar pertolongan untuk sentiasa mengingatimu. Wa syukrika, dan selalu mensyukuri nikmatmu. Wa husni ibadati, dan memperelokkan ibadah aku. Yang ni yang kita dah buat hari-hari ni. Yang ni yang kita dah buat hari-hari. Minta pada Allah agar hati kita tak lupa pada Allah. Selalu ingat padanya. Selalu bersyukur dengan nikmatnya. Dan selalu nak buat, macam mana nak buat bagi elok lagi. Macam mana nak buat ibadah bagi cantik lagi. Macam mana nak buat ibadat ni bagi Allah Ta'ala terima. Nak jadi apa tu? Nak jadi kekasih Allah. Mudah-mudahan Allah pandanglah pada wajah huduh buruk kita ni, pada perangai tak elok kita ni, pada kemukaran dan dosa maksiat kita ni. Mudah-mudahan Allah pandanglah. Pandanglah kami Allah dengan pandangan rahmat. Didiklah hati kami untuk menjadi orang yang baik. Tanamkan, semaikan dalam dada kami kesabaran untuk kami bersabar. Berikanlah kekuatan kami untuk kami menghadapi dugaan dan cabaran. Kuat ni bukan kuat fizikal, no? Kuat hati, keutuhan hati untuk menghadapi ujian Allah. Berulang kali saya sebut, kita berada dalam dunia fitnah. Hati kena kuat.
Hati kena kuat menghadapi dia. Kalau kata hati tak kuat, cepat. Cepat kita melata. Ha? Itu yang bekalan yang perlu kita ada dalam diri kita. Ada sabar, ada kekuatan. Terajuilah hidup kamu sebagai seorang Muslim yang sejati. Maka hidup kamu akan lebih indah dan dipilih menjadi kekasih Allah. Kata Allah lagi, sesiapa yang redha akan bahagian yang telah kutetapkan baginya, maka aku beri keberkatan pada harta dan rezekinya. Siapa yang redha tentang bahagian. Maksud dia bahagian ni ujian. Ha. Kan kita punya ujian tak sama dah. Kita makhluk Allah ni, Allah Ta'ala bagi ujian. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku bagi ujian kepada hampa adalah semata-mata aku nak uji tengok di mana di antara hampa yang boleh buat amalan yang terbaik. Yang mana yang paling-paling baik. Sebab tu aku uji. Kita ambil periksa sebab orang nak pilih mana pelajar yang paling cemerlang. Mana pelajar yang paling pandai. Mana pelajar terbaik. Tidak. Kita masuk ujian. Macam itulah ujian Allah Ta'ala bagi dekat kita. Untuk dia uji. Dia sebut dalam Al-Quran. Banyak kali. Untuk aku uji. Manakah yang paling terbaik di kalangan kamu. Pasal apa? Bila dia terima ni bahagian aku. Aku redha ya Allah. Ini ujian untuk aku. Dah? Aku redha ya Allah. Tengoklah konsep redha ni daripada kekasih Allah lah. Seperti mana Nabi Allah Ayub alaihi salam ketika mana baginda diuji dengan sakit kulit 18 tahun baginda sakit. Apabila isteri dia minta pasal harta semua dah habis, anak-anak semua lari, tak boleh duduk. Kata, wahai Ayub, kamu ni kekasih Allah. Mintalah Allah Ta'ala bagi dekat kita kesenangan balik. Mintalah pada Allah bagi kamu sihat. Bukan tak boleh minta. Apa kata Nabi Ayub alaihi salam? Seorang kekasih Allah. Penyakit ni kalau tak naik di kulit aku, takkan dia nak pergi naik di atas pokok. Sebab bahagian pokok, kata Nabi Allah Ayub, Allah Ta'ala dah bagi dah ulat dan serangga. Kita kata benar. Kan kadang-kadang daun-daun pokok, daun-daun mempelai kita tengok, ada hitam-hitam, dia ada penyakit. Korap yang ada di aku ni takkan dia nak naik di atas pokok. Itulah lafaz Tok Kenali. Tok Kenali waktu dia kan pengidap kencing manis. Kaki tu dah berulat. Waktu anak murid dia memandikan dia di tempat mandi. Jatuh ulat tu, ambil ulat letak balik. Dia kata apa? Ulat ni kalau dia tak makan kaki aku, dia nak makan apa? Kemudian dia kata, korak ni sakit ya, kaki dia sakit kencing manis dia tu. Dia kata nak. Kalau kata tak naik di kaki dia, takkan nak pergi naik di perdunyuk. Dia kata begitu. Takkan nak naik di perdunyuk. Itu lafaz orang tawaduk lah. Kita janganlah kata lagu tu kita kata lagu tu kira busuk satu rumah lah. Kita kan orang awam. Kita bukan wali. Jadi wajib berubat wajib berubat. Jadi tapi kena redha. Redha ini bahagian aku. Allah bagi dekat aku. Ujian kita tak sama. Masing-masing ada. Kau ni dia main ujian dari segi harta benda. Tak ada apa nak makan. Tapi bagus. Okey. Itu ujian dia. Itu bahagian dia. Kau ni ada segala-galanya. Tapi dia main ujian melalui anak pinak dia. Kemudian anak pinak bagus. Dia main bagi ujian daripada pasangan. Dapat suami yang suka hampuk dia. Yang macam-macam dengan dia. Itu bahagian dia. Itu kata Allah, kamu redha dengan bahagian kamu, maka aku tetapkan bagi kamu itu keberkatan harta dan rezeki. Ni satu lafaz redha ni. Redha dan sabar ni, dua benda ni, tiga ejaan je. Sabara, redha dan ya tak ni semak surah. Redha ya, redha. Tiga je ejaan. Tapi Masya Allah, nak buat dia susahnya. Hang kena sabar, hang kena redha Allah. Kalau orang nasihat kita dulu, hang kena redha, hang kena sabar. Hang tahu kata boleh lah, tak kena kat hang. Terus suruh redha apa? Marah pula tu. Susah sebenarnya. Tapi Allah Ta'ala kata, kalau kamu sabar dan kamu redha dengan bahagian ujian yang aku bagi pada kamu,
Nescaya keberkatan pada harta dan rezekinya. Tak kisah. Ada banyak mana? Syukur. Alhamdulillah. Nah, syukur sangat-sangat. Dunialah yang datang mengerjakannya meskipun ia tidak menghendakinya. Dunia cari hang. Ha? Dunia akan cari kamu. Meskipun kita tak mau. Dia main dekat kita, Allah. Andai kamu mencari Allah, andai kamu mencari akhirat, maka dunia akan mengejar kamu. Tak payah susah-susah duk pulun. Siapa? Biar Allah buat kerja dia. Kamu buat kerja Allah yang suruh. Nah, Allah yang suruh kita buat. Kita buat apa yang disuruh oleh Allah. Yang selebihnya, biarkan pada Allah. Dia yang mentadbirkan rezeki. Dia mentadbirkan segala urusan dalam kehidupan kita. Minta saja pada dia. Letak dia di depan sebarang jenis ujian yang kita sebut tadi. Yang Allah kata, bahagian kamu yang Allah Ta'ala bagi. Kita minta lah. Minta Allah selesaikan. Siapa boleh nak selesaikan masalah kita? No? Allah saja yang boleh selesai. Minta pada Allah. Ini bahagian aku ya Allah. Aku redha. Bagi kepada aku jalan keluar. Ha? Bagi jalan aku pada jalan keluar. Seandainya kita diuji mungkin kadang-kadang tu saya kata nah kalau dalam berumah tangga mungkin anak-anak nah mungkin pasangan kita mungkin jiran tetangga kita mungkin adik-beradik seibu sebapa kalau bukan adik-beradik seibu bapa adik-beradik seibu atau adik-beradik sebapa atau tiri-tiri-tiri atau pupu papat ujian hal lain semua bagus hal ni saja hak tak bagus itu bahagian kamu. Ha, itu bahagian kita. Allah, aku terima yang dia punya untuk aku. Ha? Memang Allah Ta'ala bagi kat kita. Weh, nak senang saja mana boleh. Mana cik. Semua nak senang saja. Nak. Ha. Yang mana kata Sayyidina Ali rahimahullahu ta'ala. Sayyidina Ali karamallahu wajah. Allah menyembunyikan walinya di tengah-tengah manusia kerana itu janganlah engkau merendahkan seseorang Muslim kerana boleh jadi dia itu seorang wali. Ini kata Allah, kata Sayyidina Ali. Allah ni dia sembunyikan wali dia di tengah-tengah manusia. Di kalangan kita ada wali. Oleh itu jangan kamu menghinakan seseorang itu hanya kerana kekurangan dia. Jangan kamu hina kerana kekurangan. Boleh jadi dia tu wali. Oh kita tengok kita kata dia ni macam orang gila. Kebiasaannya sifat wali ni dia mencari adat. No? Kita rasa macam kita tu hebat tak mana sangat. Kita hina dia. Rupa-rupanya jangan hina dia tu wali Allah. Ha? Kan saya pernah cerita dah. Seorang wali Allah. Dia main guli ya. Dia main guli kerja dia main guli dengan budak-budak. Main dengan budak-budak. Dengan baju tak pakai, dengan pakai kain saja. Mai sampai satu ketika dia pernah buat sembahyang sunat minta hujan. Sebab hujan tak turun dengan begitu lama. Hujan tak turun, kemarau panjang, tanaman mati, ternakan habis semua mati yang tinggal kurui-kurui belaka. Jadi, keluarlah mufti-mufti negara, jom kita pakai sembahyang minta hujan. Keluar ramai-ramai sembahyang di tengah padang, minta hujan. Dia pun pilah dengan ada guli, batu di tangan, pahami dengan budak-budak orang main tak hujan. Dia nak pi. Dia pahala dia kelak, oh jangan bagi dia masuk lah, jangan bagi dia masuk. Dia kata dia orang gila. Dia pun kelak pi sambung dengan budak-budak tepi tu. Tepi orang nak buat jemaah ramai-ramai di tengah padang. Esok sembahyang pula lusa 3 hari berturut-turut hujan tak turun. Lepas tu elok dia tengok hari ketiga, dia pun masuk dalam soft. Bila dia masuk dalam soft, dia pun semua keluar bagi dia sembahyang. Dia sembahyang seorang-seorang dia. Sikit je. Sekadar mengangkat tangan, menadah tangan. Ya Allah, Ya Allah, pandanglah kami. Pandanglah binatangmu. Pandanglah muka bumi yang kering kontang ni, Ya Allah. Curahkanlah rezekimu daripada langit tak sampai beberapa saat. Berarak awan hitam, mendung, turun rintitan hujan. Dan seterusnya hujan turun dengan begitu lebat. Masya Allah. Wali Allah tu. Orang kata orang gila. Kita jangan hina orang tu. Kita tak boleh nilai apa yang kita nampak. Kita tak tahu dalaman dia macam mana.
Itulah kita cukup menilai orang daripada zahiriah. Buang sikap tu, kita buang sikap tu. Ha. Wallahu a'lamu bisawab. Ada soalan tak nak tanya? Silakan, silakan, insyaAllah. Ada Ustazah. InsyaAllah, silakan Kak Ila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Ila nak tanya pasal solat. Masa kita ambil ayat semayang kan, kita tangan kita boleh jurus ikut atas ke ataupun kita kena cedok macam tu? Okey, baik. Kita nak cuci kaki, macam Kak Ila tak boleh nak tunduk. Tak boleh nak angkat kaki. Kak Ila suruh dengan air dekat paip tu boleh tak? Okey, baik. Terima kasih Kak Ila. Ini permasalahan. Permasalahan orang yang berbadan besar. Saya faham Kak Ila. Saya pun macam Kak Ila. Bila berbadan besar dan berpenyakit. Salah satunya yang macam Kak Ila tanya berkenaan dengan berwuduk. Adakah kita nak cedok macam ni ataupun kita nak jurus di paip? Baik. Kita boleh jurus di kepala paip daripada siku pi ke depan. Tetapi ianya makruh. Sebab dalam Al-Quran, dia suruh kita basuh daripada tangan hingga ke siku. Bukan siku hingga ke ujung tangan. Makruh. Solat uduk tetap sah. Tetapi makruh sebab kita menyonsang. Jadi dengan sebaik mungkin kita kena ambil daripada hujung ke belakang. Tapi kata tak boleh. Tak boleh dengan sebab musyaqqah, kesusahan payah. Jadi kita buatlah benda makruh. Suar siku dulu, tarik ke depan. Sebab kita nak katakan air. Okey. Kata Tuan Guru, Allah yarham ni Aziz. Beruduk ni, Allah Ta'ala pandang pada bahagian anggota yang kita suci daripada maksiat yang kita buat. Jadi, dengan air yang sedikit kita sapu. Kita sapu ni bagi pusing. Tapi, eloknya kita sapu daripada hujung. Hujung kuku ni. Hujung kuku ni. Sampai ke sini. Kita pusing. Bagi kena. Nampak ayat tu mengalir walaupun sedikit. Tapi kalau tak mampu macam Kak Ella kata, boleh dah nak buat daripada siku? Boleh. Cuma makruh. Apa maksud makruh? Benda tu kalau kita tak buat, dapat pahala. Kalau kita buat, tak dapat dosa. Tapi dibenci. Okey. Itu pada soalan yang pertama. Soalan yang kedua. Berkenaan dengan membasuh kaki. Wuduk. Ketika mana kita membasuh kaki, kita disunatkan menyelat-nyelati. Menyelat-nyelati maksud dia, kita selat dengan jari kita. Orang panggil apa ni? Menyelati. Saya tak tahu. Saya panggil selat lah. Selat. Bagi kena jari-jari. Sunat. Sampailah ke buku lali kita pusing. Tetapi, permasalahan ada sahabat kita yang tak boleh tunduk. Tak boleh tunduk. Cekang kaki dia. Sakit kaki dia. Boleh tak dia jual? Boleh. Tapi, pastikan ayak kena pada bahagian yang diwajibkan. Kita ambil paik, kita jurus angkat kaki, jurus. Tengok kau celah-celah kaki semua kena. Tengok tumit kita kena. Pusing belakang tengok. Buku lali kita kena. Alhamdulillah. Sah. Walaupun kita tak tunduk gosok. Tak mampu. Allah Maha mengetahui. Jadi sampai ayat tu. Maka uduknya adalah sah. Dibolehkan. Tapi kalaulah kata yang Rasulullah tak bagi tu. Rasulullah kata tumit kamu untuk neraka tu. Orang yang hanya cerok ke depan saja. Di belakang dia biar. Dia pakai simbah ayat macam tu saja. Kita ni biar sikit ayat. Tapi ayat tu rata. Mengenai pada seluruhnya. Walaupun kita tak tunduk gosok. Boleh. Sah insyaAllah Kak Ilhah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Kesalam. Ustazah, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanyakan macam kita belum hafal lagi satu surah macam secara baiklah. Habis tu bila kita nak sembahyang, kita nak bawa surah tu, kita tinggikan kita punya Al-Quran tu, tapi bila kita baca, muka kita akan beralih ke tepi sikit lah. Sah dah solat kita macam tu. Okey. Baik. Kita tak hafaz Al-Quran. Jadi bila kita nak baca tu, kita letak, contoh kata kita letak di bahagian sini.
No? Kita letak di tepi. Jadi bila, kalau kita letak kat tengah, saya kita nak sujud atas dia pula kan. Jadi kita letak di tepi. Bila kita letak di tepi ni, waktu kita baca, muka kita terkali sikit lah. Sah tak? Sah. Kerana yang terkali itu adalah muka, bukan dada. Tapi kalau kita kali dengan dada-dada, tak sah. Sebab kita telah membelakangi kiblat. Tapi hanya sekadar muka. Muka sikit je, mata kita relin-relin tengoklah. Kita kata gitu muka terkali gitu sikit. Sah. Tak mengapa. Boleh. Harus. Ya. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Janita, cantiknya bertelekung biru berbunga putih. Ya ni semua luarannya Ustazah. Hadza min fadlillah. Okey Ustazah, soalan saya Ustazah. Berkenaan dengan wali tadi ni, seronok nak tanya Ustazah, maaf soalan saya ni pening sikit. Ustazah, kalau kata boleh ke kita ni orang awam biasa-biasa ni kan perasan diri jadi wali Ustazah. Satu kan seringan-ringan wali lah yang kata apa paling cokiang lah, paling sikit-sikit tu layak ke kita walaupun kita ni rasa kita ni hamba yang banyak dosa lah kan. Okey, satu soalan. Soalan kedua, adakah macam mana ada yang pernah saya pernah terbaca lah kan, kalau kata apa ni hanya wali mengenal wali kan. Kalau ada dalam satu situasi tu ni orang kata apa, ada seorang hamba Allah ni kan, dia bagi tahu kata contoh lah kan, contoh cerita ni kan, dia kata apa ni hang tu wali, dia bagi tahu kata kita ni wali. Lepas tu kita kejut lah kan. Lepas tu dia berkata hanya wali mengenal wali. Macam mana keadaan tu, nak tanya tolong untuk zaman lah ni, keadaan lah ni untuk orang awam biasa ni. Okey. Adakah normal kan? Tu soalan saya. Tengok saya macam mana. Okey, soalan saya. Okey, terima kasih Janita. Saya faham, insya-Allah mudah-mudahan sama-sama kita cari pencerahan tentang tingkatan wali. Mula-mula sekali kita nak kenal wali. Wali ni dia tak tahu pun diri dia wali. Sebenarnya dia tak tahu diri dia wali, orang pun tak tahu dia wali. Bila akan tahu? Lepas dia mati baru orang tahu kata dia wali. Lepas dia mati baru orang tahu, tu dia wali. Rupanya dia wali. Okey, hanya wali mengenal wali. Kalau wali mengenal wali pun dia tak boleh habaq sebab dia tak tahu dia wali. Cuma dia suka bersahabat sahaja. Kalau kita tengok kalau zaman tabi'in lah. Yang kata wali mengenal wali. Saya Rabi'atul Adawiyah dengan Hasan Basri. Okey, kedua-duanya wali tu. Hanya wali mengenal wali. Hasan Basri ni punya nak kahwin lah dengan Rabi'atul Adawiyah. Kenapa Rabi'ah tu tak terima? Sebab dia tak tahu kata Hasan Basri tu wali. Kalau dia tak kahwin, dia tak tahu kata Hasan Basri tu wali. Ketika mana Hasan Basri kata, aku boleh bersolat atas air. Jom kita sama-sama berjemaah. Mungkin selepas ni kamu menerima lamaranku. Dia pun hampak sejadah di atas. Dia tayak. Dia naik. Dia kata tayak. Apa kata Rabi'atul Adawiyah? Kamu tak hebat seperti kekasihku Allah. Dia kata, aku boleh naik di atas angin. Dia naik atas angin. Dia naik atas angin. Itu yang dikatakan. Mereka sama-sama mereka pun mereka tak tahu. Oh kan kita lagi magic mereka. Lebih kurang macam tu. Mereka sama-sama pun mereka tak tahu kata diri mereka tu wali. Macam mana yang cerita hanya wali mengenal wali ni? Cuma mereka suka berkawan sama-sama mereka saja. Suka bersahabat sesama sendiri. Dan boleh tak kita ni rasa syok sendiri jadi wali? Oh haram. Itu takabur. Dengan sebab itulah Iblis dilemparkan ke dalam neraka. Sebab dia rasa dia lebih baik daripada Adam. Tak boleh. Perasaan syok sendiri ni memang tak boleh ada dalam diri kita. Sebab tu bila mana Allah Ta'ala perintah Iblis suruh sujud pada Adam. Dia kata nak sujud apa? Dia tu tanah. Yang dikepai-kepai, yang dibuat letak tu suruh sujud. Sedangkan aku ni punya sujud pada Allah Ta'ala 200,000 tahun. Tiba-tiba nak suruh sujud dekat Adam yang tak ada apa-apa. Ketul tanah saja kot. Aku dia buat daripada api, dia buat daripada tanah.
Padahal dia tak tahu, Iblis tu tak tahu yang Allah Ta'ala sujud tu, Allah Ta'ala suruh sujud tu adalah satu makhluk yang akan Allah Ta'ala lantik jadi khalifah dunia. Daripada sulbinya lahirnya para wali, termasuklah daripada sulbinya itu hadirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Iblis dia pun tak tahu. Padahal dia sujud pada Allah 200,000 tahun. Jadi dia tak tahu. Bila kerana syok sendiri itulah yang menyebabkan dia dilemparkan ke neraka. Jadi pada soalan yang pertama, bolehkah kita yang rasa syok sendiri kita jadi wali? Tak boleh. Kalau orang memberitahu hang tu wali, oh lagi tak boleh. Lagi tak boleh. Nah, itu boleh menimbulkan perasaan syok sendiri adalah haram. Syok sendiri ni takabur lah. Nah, dia rasa macam akulah paling hebat. Oh, yang tu haram. Sifat sedemikian adalah haram. Wallahu a'lam janita. Mohon ampun dan maaf atas kekurangan jawapan saya. Malam ni kita rasa macam tu lah, ramai yang perasaan baik dan kita anggap orang tu senang-senang anggap dia tu wali, tu ikut dia kan. Kita boleh ikut kebaikan dia. Boleh ikut kebaikan dia. InsyaAllah. Senang mengangkat orang tu dia wali kan. Kita ikut je kan. Betul. Faham. Terima kasih. Terima kasih kembali. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Kak Syimah. Tentang wali juga. Tadi Ustazah kata hanya selepas wali tu meninggal baru kita tahu. Dan masa tu adakah tanda-tanda yang boleh kita nak mengetahui yang dia tu wali? Macam mana tu? Okey. Segala kebaikan dia yang disebut, karomah dia, kelebihan dia, di antara yang disebut sebagai wali-wali Allah ini, setiap kata-kata dia, setiap tingkah laku pekerjaan dia masih terus berjalan sampai hari ini. Itu di antara wali Allah. Tanda bukti. Kata-katanya diambil guna pakai. Segala hikmahnya, kelakuannya, perbuatannya, itu diambil guna pakai. Sampai bila pun orang nak sebut. Itu wali. Kita boleh tahu. Kita boleh tahu. Lepas tu baru kita terbayang-bayang di antara karomah-karomahnya, kelebihan-kelebihannya. Saya boleh share satu daripada kisah kematian seorang Tok Guru yang ni kami saksikan sendiri waktu kematian dia ni, dia Tok Guru pondok yang saya belajar tu lah. Waktu hari mati tu mai burung-burung merpati banyak duduk di atas pokok nyok. Saya burung merpati duduk di atas pokok bumbung rumah dia sebab dia setiap pagi dia akan bagi makan burung. Tapi hari tu tak duduk di atas bumbung, duduk di atas pokok nyok tepi rumah dia. Kemudian di kedai-kedai pekan Sungai Bakar tu, ada kedai Cina tutup habis, Cina semua tutup kedai. Suasana menjadi hening. Keadaan langit menjadi kelam hitam. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, dalam surah Ad-Dukhan, langit menangis pada hari kematiannya. Itu tanda-tanda wali, insyaAllah. Allah. Wali dia boleh terdiri daripada lelaki dan perempuan juga ya? Ya, boleh. Okay, terima kasih Ustazah. Sama-sama. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Acu. Okey. Janita kata tadi, perasaan kita kan, kalau perasaan kita rasa kita baik di depan family kita saja. Maksudnya macam ibu tu dia rasa dia memang solat, memang semua memang buat, tapi dia diuji dengan anak yang biasalah yang tak solat ke ataupun melambat. Lepas tu dalam situasi tu dia kata, mama ni solat, tengoklah mama ni solat ke apa ke kan, tapi anak tak solat. Maksudnya macam dia mongot lah. Tapi dia ni memang taat lah. Dia diuji dengan anak je. Dia rasa macam dia pun mak tu, dia rasa macam dia kuat beramal lah. Tapi macam mana tu Ustazah? Maksudnya dia nak tunjukkan dekat anak dia tu lah. Dia ni baik lah untuk teladan. Macam mana tu Ustazah? Boleh tak kita rasa macam tu? Boleh kita rasa. Kita kalau di kalangan anak-anak kita ni kita boleh rasa. Sebab tu dia kata ibu bapa ni wali. Wali untuk anak-anak.
Ibu bapa ni, dia adalah wali untuk anak-anak dia. Dia nak tunjuk contoh yang mulia. Dia sembahyang. Tengok. Aku sembahyang tak berhenti, my anak tak sembahyang. Ni apa nak jadi macam ni? Kita boleh rasa lebih baik daripada anak kita. Sebab tu kita kena tunjuk kebaikan. Buatlah macam ni. Buatlah begini. Tengok mak buat. Takkanlah mak seorang sembahyang, hampa tak sembahyang. Nah, takkan mak seorang nak ke syurga, hampa tak. Kita nak ke syurga bersama-sama. Boleh dia rasa macam tu dia dengan anak-anak dia. Sebab mendidik. Dia bukan rasa takabur. Seorang ibu dia tak pernah rasa takabur dengan anak dia. Betul kan? Tanyalah ibu-ibu dalam ni. Takkan rasa takabur dengan anak dia. Dia hanya nak mendidik anak dia. Menunjuk satu contoh yang terbaik untuk anak dia. Itu perasaan ibu. Nah? Wallahualam. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama kasih. Buka pintu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Siapa ni? Kak Ana. Ya, Kak Ana. Okey, silakan. Kak Ana nak tanyalah tentang baru-baru ni kan Siti Sarah, seorang penyanyi tu, dia meninggal dunia. Dia banyak tunjuk contoh-contoh yang baik sebagai seorang isteri solehah yang menutup aurat. Lagi Imam Masjidil Haram pun menyemayangkan mayat dia. Allah, adakah dia wali Allah? Allahu Akbar. Okey, baik-baik Kak Nana. Berkenaan dengan isu sekarang ni, adakah dia tu wali Allah? Wallahualam. Saya tak berani kata, saya tak berani kata siapakah saya untuk meletakkan dia tu wali Allah. Tidak seisuk viral apa yang saya kata tadi. Ya, bila ditanya kepada saya, adakah Sarah Resudin tu wali Allah sebab kematian dia begitu mulia, didoakan oleh sekalian seluruh umat, disembahyangkan secara solat jenazah ghaib di Masjidil Haram. Adakah dia tu wali Allah? Wallahualam. Kebaikan dia tu boleh kita contohi, dan kita pun tak terkecuali saya pun mencemburui kematian yang begitu indah. Kerana Allah Ta'ala itu Maha Pengasih dan Penyayang. Allah Ta'ala tak pandang siapa kita kemarin, tapi Allah Ta'ala pandang siapa kita hari ni. Allah menilai pengakhiran hidup kita. Kita jadi orang yang macam mana? Ini dari segi walinya, saya tak boleh jawab. Wallahualam. Tetapi dari segi kebaikan, insya-Allah, kita boleh jadikan sebagai contoh. Kalau dia boleh buat baik, kenapa kita tak boleh buat baik? Kita masih ada masa. Kita masih ada ruang. Kita fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah untuk melakukan kebaikan. Berdoalah pada Allah agar kita ini mati dalam keadaan husnul khatimah, insya-Allah taala. Mohon maaf Kak Ana. Terima kasih. Sama-sama kasih. Ustazah. Ya saya. Nak tanya, macam yang kata Pak Sumit tu dan Syekh Bukhari ni kan, Ustaz Bukhari, adakah mereka juga tergolong dalam wali Allah? Sebab kadang-kadang kita tengok apa yang mereka cakap sebelum terjadi kan. Contohnya perkara macam-macam wabak-wabak ni lah, ada mereka pernah kata sebelum ni. Dan semuanya terjadi. Adakah mereka juga tergolong dalam wali Allah? Ya, terima kasih Kak Sarima. Ini di antara yang disebutlah, kita pun orang pandai lah yang untuk beritahu dekat kita. Macam Pak Sumit tu kan, dia tu puasa tiap hari. Dia puasa setiap hari. Dia hanya buka hari Jumaat. Hari lain dia berpuasa menahan diri. Kemudian macam Syekh Bukhari tu disebut di antara wali-wali Allah. Wallahualam. Wallahualam. Tapi kalau kita berpeluang, ambillah nasihat daripada mereka. Kerana kita boleh pegang mereka itu sebagai ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Maka bila jumpa dengan mereka, mintalah doakan untuk kita yang serba kekurangan ni. Mudah-mudahan doa orang-orang yang baik, doa dimakbulkan. Adakah mereka itu wali Allah? Wallahualam, saya tak berani nak kata. Sesungguhnya saya tak berani nak kata. Minta maaf Kak Sarima. Ya, terima kasih Ustazah. Ustaz Bukhari tu duduk kampung saya lah. Ya ke? Alhamdulillah. Jumpa dia. Memang macam kes anak itu kan yang aksiden tu. Ya. Macam mereka tak tahulah mereka pandai kan. Mereka cakap macam bukanlah kemalangan, macam sengaja macam dianiaya lah.
Kan kes yang tadi kan nak Alhamdulillah. kan. Dia tahu, ingat saya ingat. Tapi dia kata tak puas sabar. Sabar je dia. Macam tu ya. Alhamdulillah no, insyaAllah. Syukur ada orang alim ulama. Nah, selalu-selalulah minta nasihat daripada dia. Ha? Okey nah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Ji, silakan. Apa ni Haji ada dua soalan daripada sahabat kita. Dalam bacaan tahiyat akhir adalah salah satu daripada rukun solat. Jadi dia kata sah tak? Maksudnya solat jika sekiranya sebutan makhraj tu tak betul dalam bacaan tahiyat akhir. Dan yang kedua, contohnya apabila kita sembahyang berimam, jadi apabila imam tertinggal salah satu rukun, maka dia buat sujud sahwi. Jadi dia kata di antara masa sujud sahwi tu dua kali sujud kan. Jadi dia kata di antara maksudnya sujud yang pertama bila bangun pada sujud untuk sujud yang kedua tu dia perlukah baca takbir intiqalat tu, maksudnya Allahu Akbar, maksudnya dia nak sambung pada sujud yang kedua tu ataupun dia diam-diam macam tu ke macam mana dia kata? Tu je. Okey baik. Terima kasih Gina. Iaitu soalan yang pertama berkenaan dengan makhraj ataupun tempat keluar huruf bacaan di dalam tahiyat akhir. Baik, tahiyat akhir adalah rukun qauli. Bila rukun qauli kita kena jaga makhraj betul-betul. Kecuali orang yang tak mampu. Tak mampu, contoh kata dia tak mampu nak sebutan ro. Ro dia tak cantik. Ada orang tak boleh sebut ro nah. Dia sebut ro. Ada orang yang tak boleh sebut sod. Ada orang yang tak boleh sebut dot. Tapi setelah dia berusaha, dia memang kena jaga. Nah, makhraj dia kena jaga. Sebab apa? Sebab rukun qauli. Macam mana kita jaga makhraj Fatihah, macam tu kena jaga makhraj tahiyat akhir kerana dia adalah wajib. Tu yang kita sampailah kepada sebasic-basic tajwidnya, iaitu wajib al-qunah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bukan asyhadu an la, asyhadu an la. Nun mati bertemu dengan lam. Hidangan bila gunnah. Alla. Angkat lidah. Ada yang asyhadu. Asyhadu tak sah. Bila tak sah asyhadu tu, maka tak sahlah dekat tahiyat dia. Bila tak sah tahiyat dia, maka tak sahlah solatnya. Tu kena jaga. Makhraj memang kena jaga. Bila tak betul, bertakabur makhrajnya, lari maknanya, tak sah solatnya. Okey? Tu. Yang keduanya, perlukah ada lafaz takbir intiqalat di antara sujud sahwi yang dua tu? Kita bangkit Allahu Akbar, kena ada apabila kita sembahyang secara berjemaah. Sebab jemaah nak tahu pergerakan imam. Tapi kalau kita seorang tak kata takbir intiqalat pun tak apa. Boleh. Nah, tapi kalau kata lagi baik. Kalau kata lagi baik. Cuma kalau tak kata tak dapat pahala sunat. Kalau kata dapat pahala sunat. Nah, takbir intiqalat ketika dua pergerakan sujud sahwi yang akhir tu. Wallahu a'lam. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama kasih. Habis dah lah. Tiada lagi soalan seterusnya lah. InsyaAllah ta'ala. Dengan demikian, mohon ampun dan maaf. Yang baik itu datangnya daripada Allah. Yang buruk, yang cacat, yang celak itu adalah diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bihikmatik wa anshur 'alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arzuqna qabla al-mauti syahadatan wa ba'da al-mauti. Allahumma arzuqna qabla al-mauti taubatan wa ba'da al-mauti wa 'inda al-mauti syahadatan wa ba'dal mauti jannatan wa na'ima ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa
Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa